Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mahu memperkenal instrumen percukaian baharu, sebaliknya melakukan penyasaran subsidi lebih adil dan menepati keperluan rakyat. Beliau berkata, penyasaran subsidi diesel yang diumum sebelum ini mengecualikan golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, pekebun kecil dan pemandu teksi daripada cukai itu. Saya tidak mahu perkenalkan instrumen percukaian baharu yang membebankan rakyat tentang penyasaran subsidi diesel. Diesel yang bocor ini melibatkan berbilion ringgit, orang kaya, perindustrian besar yang kerajaan masih berikan subsidi. Jadi, penyasaran subsidi itu dikenakan kepada orang-orang kaya, industri besar dan warga asing, para nelayan dan pekebun kecil, pemandu Grab dan teksi semua dikecualikan. Mungkin hampir 1 juta rakyat dikecualikan daripada dikenakan cukai diesel, katanya. Anwar Ibrahim berkata demikian ketika berucap di Konvensyen Madani yang turut dihadiri Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menggesa semua kementerian dan jabatan menjadikan slogan Madani satu konsep yang dinamik selari dengan perkembangan teknologi, digitalisasi serta kecerdasan buatan AI dalam membangunkan negara. Anwar Ibrahim juga menyentuh mengenai persidangan ekonomi Islam yang berlangsung pada 28 dan 29 Mei ini di Kuala Lumpur yang akan mengambil kira teras maqasid syariah iaitu skop lebih luas dan menyeluruh. Persidangan ekonomi tersebut akan melihat ekonomi Islam daripada aspek maqasid yang lebih luas, bermakna bagaimana penyertaan rakyat memperbaiki kesenjangan sosial menggunakan peluang dan meneroka teknologi digital AI. Persidangan itu akan membawa satu pemikiran baharu yang saya anggap madani kerana ia membicarakan soal masyarakat mencakupi semua bidang, katanya. Abdul Rauf pula berkata, 10 resolusi telah diperhalusi untuk dicerakin dan direalisasi dalam konvensyen yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam itu. Beliau berkata, ia termasuk mengakui Malaysia Madani adalah gagasan yang berupaya menyelesaikan permasalahan ummah, memenuhi kehendak semasa dan masa hadapan serta potensi rakyat negeri dan negara. Suara dan hasrat rakyat serta agensi kerajaan harus disinergikan dengan usaha membangun negara madani seiring dengan kegiatan dakwah agar mesej rahmah dapat diterjemah daripada masyarakat dengan lebih strategik. Jabatan Ketua Menteri sebagai jabatan utama negeri perlu menjadi penyelaras bagi penyaluran dana daripada kerajaan kepada rakyat di seluruh negeri Melaka, katanya lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mahu memperkenal instrumen percukaian baharu, sebaliknya melakukan penyasaran subsidi lebih adil dan menepati keperluan rakyat. Beliau berkata, penyasaran subsidi diesel yang diumum sebelum ini mengecualikan golongan berpendapatan rendah
seperti nelayan, pekebun kecil, dan pemandu teksi daripada cukai itu. Saya tidak mahu perkenalkan instrumen percukaian baharu yang membebankan rakyat tentang penyasaran subsidi diesel. Diesel yang bocor ini melibatkan berbilion ringgit, orang kaya, perindustrian besar yang kerajaan masih berikan subsidi. Jadi, penyasaran subsidi itu dikenakan kepada orang-orang kaya, industri besar dan warga asing, para nelayan dan pekebun kecil, pemandu Grab dan teksi semua dikecualikan. Mungkin hampir 1 juta rakyat dikecualikan daripada dikenakan cukai diesel, katanya. Anwar Ibrahim berkata demikian ketika berucap di Konvensyen Madani yang turut dihadiri Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menggesa semua kementerian dan jabatan menjadikan slogan Madani satu konsep yang dinamik selari dengan perkembangan teknologi, digitalisasi serta kecerdasan buatan AI dalam membangunkan negara. Anwar Ibrahim juga menyentuh mengenai persidangan ekonomi Islam yang berlangsung pada 28 dan 29 Mei ini di Kuala Lumpur yang akan mengambil kira teras maqasid syariah, iaitu skop lebih luas dan menyeluruh. Persidangan ekonomi tersebut akan melihat ekonomi Islam daripada aspek maqasid yang lebih luas, bermakna bagaimana penyertaan rakyat memperbaiki kesenjangan sosial menggunakan peluang dan meneroka teknologi digital AI. Persidangan itu akan membawa satu pemikiran baharu yang saya anggap madani kerana ia membicarakan soal masyarakat mencakupi semua bidang, katanya. Abdul Rauf pula berkata 10 resolusi telah diperhalusi untuk dicerakin dan direalisasi dalam konvensyen yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam itu. Beliau berkata, ia termasuk mengakui Malaysia Madani adalah gagasan yang berupaya menyelesaikan permasalahan ummah, memenuhi kehendak semasa dan masa hadapan serta potensi rakyat negeri dan negara. Suara dan hasrat rakyat serta agensi kerajaan harus disinergikan dengan usaha membangun negara madani seiring dengan kegiatan dakwah agar mesej rahmah dapat diterjemah daripada masyarakat dengan lebih strategik. Jabatan Ketua Menteri sebagai jabatan utama negeri perlu menjadi penyelaras bagi penyaluran dana daripada kerajaan kepada rakyat di seluruh negeri Melaka, katanya lagi.